Pandemik COVID-19 memberikan kesan langsung kepada sektor pekerjaan sekaligus meningkatkan kadar pengangguran. Di sebalik permasalahan itu, platform ekonomi gig untuk menambah pendapatan kini dilihat menjadi pilihan sebagai sumber pendapatan utama dalam menyara kehidupan. Ia dilihat lebih anjal dari segi masa dan kadang-kala dari segi tempat. Ikuti laporan yang disediakan Hakim Rahman. Ini Sapri Tajuddin, 26 tahun. Dia telah bekerja sebagai rakan penghantar Lala Move sejak 2 tahun lalu. Rutin hariannya mudah. Hampir setiap hari, dia memulakan kerja seawal pukul 7 pagi bergantung kepada permintaan menghantar pesanan. Dalam sehari, dia boleh menyelesaikan penghantaran antara 10 hingga 15 pesanan. Baginya, pekerjaan dalam ekonomi gig mampu menjana pendapatan tanpa batasan. Anggaran berapa? Ya, anggaran 6 hingga 7 lah boleh. Itu bekerja selama sebulan dah? Sebulan lah, full time kan. Memang tapi tak ada buat kerja lain kan? Tak ada, saya buat full time Lalamu je. Dari 2 tahun tu, semua Lalamu saya buat. Tak pernah buat job lain lagi. Bukannya tidak pernah bekerja dalam bidang lain, tetapi bagi Sapri, bekerja dalam ekonomi gig memberinya peluang menentukan masa dan gaji. Malah pendapatannya meningkat 2 kali ganda sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuat kuasa 18 Mei lalu. Lagi lumayan lah daripada kerja lain yang pakai basicnya. Sebab dia kita punya pertambahan gaji tu ikut kita punya effort kan? Ikut kita punya kerajinan lah. Rajin kita dapat, malas kita tak dapat lah. Bagi seorang lagi rakan penghantar Lala Move, Muhammad Amin, 36 tahun, waktu kerja yang fleksibel memudahkannya mendapat nilai keseimbangan hidup dan waktu berkualiti bersama keluarga. Pengetahuan sekarang pun saya tengah study lah di UM, di Universiti Malaya dalam bidang usuluddin. Jadi Lala Move ataupun e-hailing ni sangat sesuai lah dalam situasi saya dah berkeluarga dan memberi masa yang cukup lah dari aspek kita belajar dan juga bekerja. Muhammad Amin yang mempunyai latar belakang pengatursyaraan komputer pada mulanya bekerja secara separuh masa sementara menunggu pekerjaan lain. Tetapi potensi yang dilihat dalam sektor e-hailing menyebabkannya memilih bekerja sepenuh masa. Tambah Muhammad Amin, meskipun wujud risiko dalam setiap pekerjaan, ia boleh dikurangkan. Dia tak ada EPF, tak ada sok-sok dan seumpamanya. Sebenarnya itu bagi saya masalah yang kecil. Sebab kalau kita bicara secara spesifik EPF, sebenarnya rider pun boleh mencarum EPF. Cuma that's why kita dalam Lala Move ni kita ada community. Kita saling berkongsi maklumat. Sebenarnya untuk mencarum EPF tu tak mudah, tak susah. Tidak dinafikan ekonomi gig boleh mengundang perangkap kemahiran, tetapi ia membantu survival masyarakat ketika berdepan pandemik COVID-19. Malah Lala Move sendiri mencatatkan peningkatan jumlah penghantar 2 kali ganda dengan permintaan penghantaran juga meningkat 3 kali ganda. Ledakan teknologi maklumat telah mengubah gaya hidup dan cara kerja orang muda. Tidak kisah kerja apa, asalkan fleksibel dan yang paling penting, pendapatan diperolehi setimpal dengan kerja yang dilakukan. Apa yang mereka perlukan? Sokongan sosial dan infrastruktur. Yang mereka tidak perlukan stigma negatif masyarakat. Untuk belia, teruskan bekerja keras, beramanah, berdisiplin dalam mencorakkan negara. Ingat, dekad ini, dekad anda. Hakim Rahman, Esra Awani.